Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 144 yang bermaksud, Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih, yakni melebihkan kamu dari manusia yang lain, yakni di masamu, untuk membawa risalah-risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada yang memberikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. ayat tersebut membuktikan bahawa Nabi Musa alaihissalam adalah di antara Nabi dan Rasul yang telah dilantik oleh Allah dan boleh berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara. Oleh sebab itulah baginda diberi gelaran Kalamullah. Kawan-kawan, pada siri kali ini diceritakan sirah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam bersama, kerana kedua-duanya telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun serta pengikutnya pada satu masa yang sama. Kedua-duanya adalah dari kalangan kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam tinggal di Mesir. Pada ketika itu, Mesir diperintah oleh seorang raja yang berlaku zalim terhadap kaum Bani Israel. Raja yang dimaksudkan itu ialah Fir'aun. Bani Israel adalah golongan yang paling tersiksa dan sengsara. Bukan itu sahaja, malah dia juga membunuh anak lelaki yang baru lahir secara besar-besaran. Ini kerana Fir'aun pernah bermimpi. Di dalam mimpinya, dia ternampak seakan-akan api berjalan merayap dari arah Baitul Maqdis, kemudian membakar negara Mesir, termasuklah bangsa Kipti. Pada keesokan harinya, Fir'aun telah mengumpulkan semua ahli nujum dan ahli sihir kerajaan untuk mentafsirkan mimpinya. Mereka mengatakan kelak akan lahir seorang anak lelaki dari Bani Israel yang akan menumbangkan kerajaan Fir'aun. Wahai tuanku, setelah Patik meneliti mimpi tuanku, dapatlah Patik mentafsirkan bahawa akan lahir seorang anak lelaki dari kalangan Bani Israel yang akan menumbangkan kerajaan tuanku. Kawan-kawan, semasa ibu Nabi Musa alaihissalam iaitu Yukabid mengandungkannya, dia terpaksa menyembunyikan kandungannya. Dengan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, bangsa Kipti tidak mengetahui langsung tentang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Selepas beberapa bulan dilahirkan, dengan perasaan yang amat sedih, Yukabid memasukkan bayinya ke dalam sebuah peti yang diikat dengan seutas tali. Kemudian, peti itu dihanyutkan ke Sungai Nil yang berada berdekatan dengan rumahnya. Kemudian, Allah memberi ketenangan kepadanya. Janji Allah itu terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir atas keselamatannya, maka hanyutkanlah dia ke dalam sungai. Kamu tidak perlu khawatir dan kamu jangan bersedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya dia kepadamu, dan kami akan menjadikannya termasuk para rasul. Menurut ahli tafsir, dayang-dayang kerajaan Fir'aun telah menjumpai peti itu. Mereka mengambilnya dari sungai tetapi tidak berani membukanya. Kemudian, mereka membawa peti tersebut kepada isteri Fir'aun yang baik hati iaitu Asiyah. Semasa membukanya, Allah meletakkan rasa kasih sayang di dalam hati Asiyah apabila melihat Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi itu. Tetapi apabila Fir'aun melihatnya, dia menjadi marah. Allah Subhanahu wa taala telah melembutkan hati Fir'aun. Atas pujukan isterinya, Fir'aun tidak jadi membunuh Nabi Musa alaihissalam.
Rujukan isterinya Asiyah ada di dalam surah Al-Qasas ayat 9, iaitu, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak." Kawan-kawan, semasa Dayang mengambil peti itu, kakak Nabi Musa alaihissalam memerhatikannya dari jauh tanpa diketahui oleh mereka. Kemudian, dengan segera dia memberitahu kejadian itu kepada ibunya Yukabit. Atas kehendak Allah, Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di istana Fir'aun sehingga menjadi orang yang kuat dan gagah. Sehinggalah pada suatu hari, baginda secara tidak sengaja telah membunuh seorang lelaki bangsa Kipti kerana bergaduh dengan seorang lelaki berbangsa Bani Israel. Baginda amat takut dan menyesal atas perbuatannya itu, lantas memohon ampun dari Allah. Akibat dari perbuatannya itu, pembesar kerajaan Mesir mahu membunuhnya. Baginda mengambil keputusan untuk meninggalkan Mesir. Sambil melangkah, baginda berdoa, Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim. Surah Al-Qasas ayat 21. Dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah Nabi Musa alaihissalam di satu sumber air di Madian. Ketika di situ, baginda ternampak dua orang gadis yang sedang menjaga kambingnya dan menunggu giliran untuk mendapatkan air. Baginda Musa alaihissalam menolong mereka sehinggakan pada hari itu mereka dapat balik lebih awal dari kebiasaan dan menjaga ayah mereka iaitu Nabi Syuaib alaihissalam yang sedang uzur. Kawan-kawan, setelah mendengar kisah pertolongan Nabi Musa alaihissalam terhadap kedua orang anak gadisnya, Nabi Syuaib alaihissalam pun menjemput baginda ke rumahnya. Nabi Musa alaihissalam telah menceritakan kisahnya kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Baginda kemudiannya ditawarkan untuk bekerja sebagai pengembala kambing. Setelah beberapa ketika, Nabi Musa alaihissalam berkahwin dengan anak bongsu Nabi Syuaib alaihissalam. Pada suatu malam yang penuh berkat, Allah Subhanahu Wa Taala telah melantik Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah memperlihatkan sebahagian mukjizatnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Musa itu untuk digunakan apabila berdepan dengan Fir'aun. Di antara mukjizat yang Allah berikan itu ialah tongkat yang dilemparkan menjadi ular yang besar. Sesiapa yang melihatnya pasti merasa takut. Kemudian, genggaman tangan yang dimasukkan ke dalam baju seketika, apabila dibawa keluar, genggaman tangan itu akan mengeluarkan cahaya yang terang menerang seperti cahaya bulan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia itu orang yang melampaui batas. Surah At-Taha ayat 24. Kawan-kawan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk menyampaikan risalahnya. Allah memberi jaminan kepada mereka bahawa merekalah yang akan menang, sehinggakan tidak ada peluang bagi Fir'aun dan kaumnya untuk mengapa-apakan mereka. Pergilah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Fir'aun. Di dalam menyampaikan dakwah, Nabi Musa alaihissalam berkata, Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan, penguasa alam. Bebaskanlah Bani Israel bersama kami. Surah Asy-Syu'ara ayat 16 hingga 17. Seruan Nabi Musa alaihissalam itu dijawab oleh Fir'aun dengan sikap sombong dan angkuh. Dia memandang Musa dengan penuh kehinaan. Fir'aun menjawab, Bukankah kami telah mengasuhmu di antara yakni keluarga kami? Waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
Surah Asy-Syu'ara ayat 18. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertelagahan antara Fir'aun dan Nabi Musa AS bertambah berat. Fir'aun meminta Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS membuktikan kebenaran kata-katanya. Jika benarlah engkau diutuskan oleh Tuhanmu sebagai Rasul di muka bumi ini, buktikanlah kekuasaan Tuhanmu. Maka Nabi Musa AS melepaskan tongkat yang ada di tangannya. Tiba-tiba tongkat itu bertukar menjadi ular yang bergerak. Kemudian Nabi Musa AS memasukkan genggaman tangannya ke dalam bajunya. Apabila dibawa, genggaman tangannya keluar semula, terdapat cahaya yang berkilau-kilauan sehingga menyilaukan pandangan mata sesiapa yang melihatnya. Melihat kejadian itu, Fir'aun masih lagi tidak beriman, malah menuduh Nabi Musa AS sebagai pembohong. Sesungguhnya engkau memang pembohong. Wahai Musa, beta tidak percaya tongkat itu boleh bertukar menjadi ular. Dan cahaya itu datang dari genggaman tanganmu. Lantas dia berpakat mengumpulkan semua ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa AS pada hari dan tempat yang ditetapkan. Wahai ahli-ahli nujumku yang bijaksana, barang siapa yang berani melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Musa, beta titahkan supaya kamu datang beramai-ramai untuk membuktikan kebijaksanaan kamu semua. Tibalah hari yang dijanjikan itu. Seluruh Mesir dihiasi dengan perhiasan bagaikan pesta. Mereka menamakan pada hari itu Pesta Sungai Nil. Setelah matahari naik, maka bermulalah pertandingan itu. Ahli sihir yang lain memulakan pertunjukan dengan melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali. Tiba-tiba, tongkat-tongkat dan tali-tali menjadi ular. Kemudian, ular-ular hasil daripada sihir mereka memenuhi tempat pertunjukan. Melihat kejadian itu, Fir'aun dan pengikutnya merasa sangat gembira kerana mereka yakin mereka akan menang. Adakah mereka akan menang, kawan-kawan? Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS agar melemparkan lebih besar berbanding ular-ular yang lain. Dengan pantasnya, ular-ular yang besar itu menelan ular-ular tersebut. Melihat peristiwa tersebut, Fir'aun dan pengikutnya terkejut. Ahli sihir dan orang ramai yang menyaksikannya merasa hairan dan kagum. Tahulah mereka, apa yang mereka lihat itu bukanlah sihir semata-mata, tetapi Allah yang Maha Berkuasa yang telah berkehendakkan sedemikian. Maka bersujudlah para ahli sihir itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil berkata, Kami beriman kepada Tuhan alam semesta, Tuhan Musa dan Harun. Surah At-Taha ayat 70. Namun, Fir'aun dan pengikutnya masih tidak mahu beriman kepada Allah. Malah, mereka semakin zalim terhadap kaum Bani Israel. Oleh kerana kekejaman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya semakin menjadi-jadi, Allah telah menurunkan bukti-bukti kekuasaannya. Allah memberi ujian agar mereka sedar dan insaf dengan kesalahan yang mereka lakukan selama ini. Namun yang nyata, mereka masih tetap sombong dan kafir. Keangkuhan dan kesombongan mereka itu menolak keimanan dibalas dengan azab Allah. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Perkara ini ada tercatat dalam surah An-Nazi ayat 24. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Oleh kerana kesombongan dan kekejaman Fir'aun yang semakin sukar dibendung, Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS tidak mampu lagi menghadapinya. Lantas Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS berdoa kepada Allah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah memberikan perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya.
Wahai Tuhanku, akibatnya mereka banyak membawa kesesatan daripada jalan-Mu. Wahai Tuhanku, hancurkanlah harta benda mereka. Kuncilah, yakni matikanlah hati mereka. Mereka tidak akan beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Kemudian Allah menjawab, Doa kamu, yakni berdua, telah diperkenankan. Kerana itu, tetaplah kamu pada jalan yang lurus. Kamu jangan sekali-kali mengikuti jalan orang-orang yang mengetahui. Surah Yunus ayat 89 hingga 90. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan Nabi Musa alaihissalam bersama-sama dengan Nabi Harun alaihissalam membawa kaum Bani Israel keluar dari Mesir pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi. Mereka telah memperdaya Fir'aun dengan mengatakan mereka ingin berehat keluar untuk meraihkan hari kebesaran mereka. Sedarlah Fir'aun, dia telah diperdayakan oleh kaum Bani Israel, lantas mengumpulkan semua bala tenteranya. Dengan jumlah yang begitu besar, mereka cuba menjejaki Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam dan kaum Bani Israel. Fir'aun dapat menjejaki Nabi Musa alaihissalam serta pengikutnya pada waktu matahari terbit. Pada masa itu, kaum Bani Israel juga dapat melihat Fir'aun dan bala tentera dari jauh. Mereka merasa amat takut kerana pastinya Fir'aun dan bala tenteranya akan membunuh mereka semua. Tambahan pula, di hadapan mereka adalah Laut Merah. Di kiri dan kanan mereka pula adalah Gunung Ganang. Mereka buntu, lantas mereka mengadu juga kepada Nabi Musa alaihissalam tentang kesulitan yang mereka hadapi. Nabi Musa alaihissalam cuba menyenangkan mereka. Nabi Musa alaihissalam menjawab, Sesungguhnya Tuhan bersamaku. Dia pasti memberi petunjuk. Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Serang! 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 Bunuh mereka semua! Pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Maka terbelahlah lautan itu dengan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Pada waktu yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan angin barat meniup lumpur hitam di laut sehingga menjadi kering supaya tidak melekat pada kaki. Masya Allah, setelah terbelahnya lautan, Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam dan pengikut mereka segera melaluinya. Mereka merasa begitu gembira dan bersyukur semasa melalui jalan-jalan yang telah disediakan oleh Allah itu. Dalam pada waktu yang sama, Fir'aun merasa bangga kerana pada sangkaannya laut yang terbelah itu disediakan khas untuknya supaya mudah memusnahkan Nabi Musa alaihissalam serta pengikut. Kawan-kawan, adakah sangkaan Fir'aun itu benar? Tidak. Apabila Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam dan kaum Bani Israel yang lain telah sampai di daratan, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya ke laut. Dengan serta-merta, laut yang terbelah tadi menjadi seperti asal semula. Fir'aun dan bala tenteranya terkapai-kapai di tengah lautan. Ketika Fir'aun merasakan tanda-tanda kematiannya semakin dekat dengannya, kesedarannya mula timbul. Dia menyatakan bertaubat dan kembali kepada Allah. Tetapi malangnya, kesedarannya untuk bertaubat telah terlambat. Taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak dapat diselamatkan. Akhirnya, mereka semua mati kelemasan. Pengajaran yang boleh kita perolehi dari sirah ini ialah yang pertama, kekayaan dan kelebihan yang Allah berikan adalah ujian semata-mata. Dengan kekayaan dan kelebihan yang Allah berikan itulah kita gunakan untuk kita membantu orang yang lebih memerlukannya, bukan seperti Fir'aun. Kedua,
Walaupun Nabi Musa alaihissalam bertaraf seorang Nabi dan Rasul, tetapi itu tidak membataskan dirinya untuk menuntut ilmu. Baginda sanggup merendahkan dirinya dan berjalan jauh untuk menuntut ilmu. Adalah contoh yang patut kita ikuti.